Okey geng, hari ni bagi tahu dekat mak hang, pak hang, tok hang, subscribe aku punya channel. Lepas tu copy link hantar dekat mak hang, pak hang, tok hang. Okey, aku nak bawa cerita pasal nombor. Pasal Anwar dulu dia pernah kata dia ada nombor. Jadi sebab apa? Bila dia persembahkan kepada Agong dan Agong tak terima. Sebab apa? Sebab Agong ada panggil semua ketua parti. Okey, di waktu Anwar mengumpulkan SD kan, tak berbincang lagi soal-soal nak hapuskan kes ke apa semua. Bila Zahid Hamidi dah dapat kumpul SD, lepas tu barulah Zahid bercakap, okey, kami dah kumpulkan kami punya ni, apa-apa pun hang kena tolong hapuskan kes lah. Hang kena tolong kes yang macam kes mahkamah kami ya. Dan apabila Anwar kata minta maaf kalau buat mahkamah, dia tak akan masuk campur. Disebabkan Anwar cakap mahkamah dia takkan masuk campur, sebab tu sokongan Anwar tak cukup balik. Faham tak? Apa nampak? Disebabkan Anwar cakap macam tu saja, sokongan Anwar, sokongan UMNO semua ditarik balik. Kalau hampa nampak dan kalau hampa faham lah sebab apa tiba-tiba geng-geng Zahid, geng-geng UMNO yang dah sign SD, sebab apa mereka U-turn balik? Sebab apa? Hampa faham tak? Ni permainan UMNO ni, permainan mereka ni. Kalau hampa faham, kalau hampa nampak, ini memang semata-mata geng Zahid, Najib apa ni, mereka nak sokong Anwar semata-mata mereka harap Anwar dapat hapuskan kes-kes mereka. Dan apabila Anwar cakap dia tak akan masuk campur kes mahkamah, sebab tu sokongan dia tak cukup. Kalau hampa nampak, kalau hampa tak nampak, mai sini, aku nak explain, aku nak bagi hampa faham. Okey. Okey. Apabila first kali, okey, waktu tu Zahid dia duk tengah pujuk macam Tajudin bongkarkan, dan juga Tajudin pun sign, sebab Tajudin kata sampai dah bermasa muka apa semua. Okey. Pakat sign. SD Anwar untuk dia angkat sebagai PM dah cukup. Dan apabila nak persembahkan, sebelum nak mempersembahkan tu, biasalah kalau aku akan cakap, okey, aku dah sokong hang boleh settle lah. Bila hang jadi ni, hang boleh settle lah aku punya kes. Bila hang dah jadi Perdana Menteri, terus Anwar cakap minta maaf, dia tak akan masuk campur kes mahkamah, dan dia tak akan tolong kes mahkamah. Sebab Anwar pun dia ada prinsip hidup dia kan. Kalau betul-betul dulu kita tengok Anwar dituduh di penjara belasan tahun, tau. Siapa sanggup kan? Siapa sanggup di penjara belasan tahun angkara politik kan? Dituduh macam-macam. Sebab apa? Tun Mahathir dan juga Najib tak mau ada orang yang akan lawan dia. Sebab Anwar ni pernah ada dalam kabinet. Dia tahu secret rahsia-rahsia dalam kabinet. Dia tahu sebab dia pernah jadi Menteri Kewangan kan? Jadi bila macam orang yang sosok Anwar ni, dia tahu segala rahsia kejahatan semua. Jadi kalau Anwar duduk di luar, Anwar bebas berkempen berpolitik, yang akan jadi resah dan gelisahnya adalah Mahathir dan juga Najib. Sebab macam-macam pembongkaran kerosakan yang kerosakan Tun dan juga Mahathir akan kantoi apabila Anwar bongkarkan. So bila puak UMNO ni penjarakan Anwar, tak ada lah orang yang tahu secret rahsia dalam kabinet. Lepas tu depa nak buat apa pun, depa punya suka lah kira kan.
Kan takkan ada orang tahu, dan juga orang yang tahu tu pun duduk dalam penjara. Apa nak heran tu yang boleh buat sesuka hati lebaran. Jadi sebab itulah aku Solihin, aku pun baru saja dekat dalam politik, dan sudah hampir daripada tahun 2019 aku dah start 2018. Lepas menang, aku dah ambil tahu pasal politik sikit demi sikit. Aku ni dah pot kali yang ke-20 ke kali yang ke-30 dalam masa beberapa tahun. Hari-hari aku dengar politik, aku dengar semua parti. Bersatu ke, UMNO ke, PAH ke, MIC, MCA, semua aku dengar. Aku study, aku fahamkan dan aku ambil tahu. Dan apabila aku dah faham permainan jahat, apa yang mereka nak, apa kepentingan, faham, aku dapat nilai. Cuba bayangkan, lebih kurang 1,200 hari. Setiap hari tu wajib aku dengar politik. Aku ambil tahu. Daripada zaman kira macam Rafizi, kira macam mengumumkan bila dia umumkan dia akan kira macam berundur, dan aku pun duk follow lagi politik huru-hara lah apa. Kita boleh nampak Rafizi disindirkan. Sebelum tu PRU 14 aku sokong orang lain, faham tak? Jadi bila aku ambil tahu, aku nampak mereka punya permainan jahat, hati busuk mereka. So aku dah start, Aku tolak parti yang aku sokong, dan aku ada tengah-tengah. Aku mencari study. Aku mengambil tahu pasal politik. Aku study. Dan aku belajar ke PAM 1MDB mulanya. Kes Najib. Saksi-saksi orang start buat laporan SPRM, dan rumah Najib. Diselongkar. Pelbagai aku tengok audio barang-barang banyaknya apa semua. Aku ambil tahu hari-hari, aku duk ambil tahu apa. Okey, pelbagai cerita. Kalau YouTube ni cerita international banyak dekat New York ke, Amerika, apa nak heran, subtitle ada kalau tak pakai English. Faham balik cerita apalah, Jolo hilang lah, Jolo tak ada, semalam ada, hari ni dah tak ada lah, mana pi Jolo lah, apa semua. Raja Arab Saudi tu matilah, Raja Arab Saudi yang bagi duit tu matilah, apalah, apa semua. Sampai hari ni, dan hari ni aku memilih dan aku menampak perjuangan Anwar Ibrahim yang aku nampak. Ada orang kata Anwar Ibrahim punya bini dan anak, oh syok lah, suami isteri dan anak-anak dan juga anak jadi ahli parlimen. Okey, jadi adik kira macam depa ni satu family cari makan dengan politik. Untuk pengetahuan hang, cuba hang bayangkan, aku penjarakan bapa hang. Dan hang sebagai anak dan juga hang sebagai bini, takkan hang nak tengok laki hang, suami hang, bapa hang dizalimi, dipukul sampai lebam mata, masuk hospital berkali-kali, kan? Cuba hang bayangkan, hang sanggup tak? Tengok bapa hang, suami hang dihenjuk, dipukul, dizalimi. Jadi kalau aku sebagai bini dia pun, aku fikir lah, ini angkara politik disebabkan Anwar lawan Tun Mahathir tu dalam masa beberapa hari dah tuduhan terhadap Anwar Ibrahim, dan terus ditangkap, kan? Terus penjarakan dulu baru bicara haram jadah tak haram jadah. Itulah orang kata kezaliman UMNO. Jadi apabila aku menilai setiap kes-kes tuduhan fitnah kepada Anwar, baru aku faham. Zaman arwah Tok Guru Nik Aziz memang best. Memang Tok Guru Nik Aziz mengangkat Anwar sebagai Perdana Menteri. Sebab arwah Guru Nik Aziz nampak perjuangan Anwar Ibrahim dan siapakah Anwar Ibrahim. Jadi kita sendiri fikirlah, kan? Bukan senang nak main politik ni, hati kena gental, kena berani hadap. Kalau tak,
Kalau tak berani ambil risiko, tak payah berjuang. Dalam hidup ni penuh dengan risiko. Hang nak bawa kereta, hang ada risiko. Hang nak berniaga, hang ada risiko. Hang berani rugi, hang berani untung, hang perlu berani segalanya. Barulah perjalanan hidup hang tu akan maintain, akan maju, kebenaran, kesukaran semua akan terbongkar. Sekarang ni kita boleh tengok. Aku rasa selagi Tun Mahathir tu tak minta maaf dengan Anwar sepenuh-penuhnya, aku rasalah mungkin Tun tak akan mati lah. Faham tak? Wallahualam, kita hanya memikirkan dan juga mengagak-agakkan. Jadi kan korang sendiri, korang boleh fikir demi kebaikan bersama. Jadi kita tolaklah parti-parti yang dah menggila kuasa. Parti-parti yang dah pegang kuasa dah berpuluh-puluh tahun. Tajudin saja hampir 50 tahun dalam politik. 50 tahun. Jadi seterang-terangnya mereka ni cari makan dengan politik. Bukan untuk membantu rakyat. Mereka cari makan untuk survive komitmen mereka. Kalau hampa nampak perjalanan ni, hampa pilih rumah-rumah ahli parlimen, rumah-rumah exco, rumah-rumah siapa, semua. Mana ada duduk rumah flat yang bekas-bekas ahli politik UMNO, semua rumah hebat-hebat. Mana ada rumah biasa-biasa, kereta semua hebat-hebat. Dan untuk pengetahuan hang, Anwar Ibrahim dan juga anak-anak ada bini dia, mereka dah menang kes saman, mereka dah dapat untung kes saman berjuta-juta. Faham tak? Mereka dah menang saman. Dan juga berapa ramai orang UMNO yang tak bayar saman bila dah kalah di mahkamah. Jadi kalau hang berani fitnah orang, bila hang berani fitnah orang, bila orang tu saman, lepas tu bila hang kalah, bayar saman. Orang PAS berapa banyak kalah saman, kena bayar macam-macam. Jadi itulah, jangan sokong parti yang jajak agama, jangan sokong parti yang jajak bangsa. Jangan sokong parti-parti yang ada dalam kerajaan sekarang, sebab depa hanya nak kuasa. Kuasa tu boleh, dia boleh kuasa duit, dia boleh kuasai macam-macam. Okey geng, jumpa lagi. Assalamualaikum.